Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Yang saya hormati, lagi dikasihi Puan Nurhayati, seterusnya para pendengar IKIM yang dihormati, lagi didoakan sekalian. Alhamdulillah, syukur kata Allah Subhanahu wa taala kerana dengan izin serta limpah kurnianya Allah Subhanahu wa taala telah memilih kita untuk berada di dalam kebaikan. Mudah-mudahan dengan kita sentiasa mendengar sesuatu yang berkaitan dengan ilmu ini, insya-Allah hati kita akan bercahaya. Dan pada petang ini, sebagai menyambung perbincangan kita daripada siri-siri yang terdahulu, ya, kita di bawah tajuk Zikrullah, sumber bahagia. Pada minggu yang lepas, kalau kita masih ingat lagi, ya, insya-Allah kita telah menerangkan dua cara manusia mencari bahagia. Yang pertama dari luar, ya, yang kedua dari dalam, ya. Dari luar diri dan dari dalam diri sendiri, ya. Dari luar kita dah bincangkan manusia yang yakin bahawa bahagia itu datang daripada luar. Mereka memburu harta, kuasa, rupa dan nama. Dan kita telah buktikan betapa pencarian kebahagiaan daripada luar ini gagal, ya, kerana kita telah buktikan secara hujah akli, iaitu melalui pengalaman dan realiti, ya, betapa ramai para jutawan, orang kenamaan, rupawan dan juga presiden ataupun penguasa-penguasa dunia yang hidupnya tidak bahagia. Kita lihat bagaimana mereka terlibat dengan dadah, dengan arak, dengan rumah tangga yang hancur, yang terbarai, dan juga sampai ke tahap membunuh diri, ya. Jadi kita dah lihat bahawa bahagia bukan datang daripada luar, ya. Jadi hari ini kita fokus cara yang kedua, iaitu bagaimana yang dikatakan bahagia itu datang daripada dalam keluar, ya. Kalau kita katakan dalam bahasa Inggerisnya inside out, daripada dalam keluar. Jadi apakah yang dikatakan sumber bahagia itu? Kalau kita merujuk kepada soal yang di dalam ni, ialah soal hati, ya, soal yang maknawi, ya. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menegaskan dalam ayat Quran, ya, bahawa ala bi zikrillah tatma'innul qulub, ya. Ketahuilah bahawa dengan mengingati Allah, hati kita akan menjadi tenang. Dan sebenarnya inilah jawapan yang dicari-cari oleh manusia, ya. Kebahagiaan itu datang kepada ketenangan hati. Dan ketenangan hati itu bersumberkan kepada mengingati Allah ataupun zikrullah. Ya, jadi inilah jawapan yang manusia terus cari-cari makna bahagia, dan jalan untuk mendapat kebahagiaan itu bukan dicari dengan akal, tetapi Allah Subhanahu wa taala, pencipta manusia itu, memberi jawapannya dengan kasih sayangnya kepada manusia. Iaitu Allah menegaskan bahawa ketahuilah dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Ketenangan itulah sumber kebahagiaan. Itu dari segi ilmunya, dari segi teorinya. Tetapi mari kita lihat realitinya. Macam mana keadaan, ya? Dikatakan kalau ingat Allah, kalau zikrullah, hati kita akan tenang. Katalah kita dalam susah hati, kita sebut subhanallah, 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 tenang hati kita. Oh, contoh, dalam keadaan kita marah, dalam masalah kita kecewa, kita katakan ya latif, ya latif, ya latif. Apakah kemarahan kita reda? Apakah kekecewaan itu dapat ditenangkan? Contoh, ya, cuba kita tengok dalam realitinya. Ilmunya memang begitu, tetapi dalam realitinya, dalam pelaksanaannya, dalam kehidupan. Kalau dalam satu hari kita rasa resah, takut, bimbang, takut ada ancaman ke, ataupun takut gagal ke, takut rugi ke dalam kehidupan kita, ya, takut dimarahi orang ke, takut kita dikecewakan, kita kata hasbunallah wa ni'mal wakil. Apakah dengan menyebutkan hasbunallah wa ni'mal wakil itu kita akan menjadi tenang? Ya, dalam realitinya tidak semudah itu, ya, tidak semudah itu. Kata zikrullah itu akan membawa ketenangan, tetapi bila kita sebut kalimah-kalimah zikir, subhanallah, alhamdulillah, ya latif, hasbunallah tadi, nampaknya belum lagi, ya, kita mendapat ketenangan. Berbeza daripada apa yang berlaku pada sejarah yang kita tahu, ya, bagaimana yang terjadi kepada Siti Fatimah binti Rasulullah, iaitu puteri kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sendiri, ya.
oleh kerana Siti Fatimah ini terlalu berat menghadapi kerja tugasan dalam rumah tangganya, ya, dan diberitakan kalau nak ambil air tu jauh, ya, dan untuk dapat setimba air pun terpaksa membawanya ke rumah, sehingga diceritakan dalam sejarah di bahunya berbekas, ya, berbekas kerana begitu berat menanggung air yang nak dibawa. Begitu juga tubuhnya kelihatan kurus, ya, sering letih, dan akhirnya Siti Fatimah tergerak hatinya untuk bertemu dengan ayahandanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memohon seorang pembantu rumah, ya. Jadi mereka pun dipendekkan cerita bertemu Saidina Ali suaminya dan juga Siti Fatimah bertemu dengan Rasulullah untuk memohon pembantu rumah. Cerita ini memang terkenal, ya, memang semua tahu. Saya ulang lagi saja, ya. Jadi Rasulullah menawarkan sesuatu yang lebih baik daripada pembantu rumah, iaitu Rasulullah kata, bersabda mafhumnya, sebutkan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, dan Allahu Akbar 33 kali, yang kemudiannya kalimah-kalimah ini dikenali sebagai zikir Fatimah, ya. Senang je, 33 kali subhanallah, 33 kali alhamdulillah, 33 kali Allahu Akbar. Maka tak jadilah dia dapat pembantu rumah. Balik rumah diamalkanlah. Jadi besok paginya, awal-awal pagi lagi dah bertemu dengan Rasulullah, cukuplah. Tak payah dah pembantu rumah. Kerana apa? Kerana rasa dah ada kekuatan, dah rasa ada kegembiraan, dah ada kelapangan jiwa menghadapi kerja-kerja rumah tu terasa ringan. Ya, benar yang selalu kita katakan, jangan minta hidup yang mudah, tapi pintalah hati yang tabah, dan hati yang tabah itu datang daripada zikrullah, ya. Cuba kalau kita padankan kisah yang berlaku dalam sejarah ini kisah benar ni, ya. Cuba kita bawa kepada isteri kita ataupun kepada ibu kita yang sekarang sedang mengurus rumah tangga. Katalah terlalu letih sangat, anak masih kecil, menangis, lepas tu nak kena masak lagi, nak kena urus lagi, macam-macam sekarang, ya, cabaran seorang ibu, ya. Ya. Cuba katakan subhanallah 33 kali, alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar. Tak payah pembantu rumah. Macam mana rasanya, ya? Berbeza, ya. Kalimah zikirnya sama, ya. Ucapannya pun sama, kemudian waktunya pun sama, bilangannya pun sama, 33 saja, ya. Tetapi kesannya, ya, ataupun impaknya tak sama, ya, tak sama. Zikir ini kepada diri dan hati Siti Fatimah dan Saidina Ali suaminya, kepada zikir ini kepada hati kita dan isteri kita mungkin, ya, tak sama impaknya. Mengapa, ya? Mengapa ini terjadi, ya? Kalau kita lihat, sebab itu zikir tidak boleh diamalkan ataupun dipraktikkan dengan hanya menitik beratkan soal kalimah-kalimah yang bersifat surface ataupun permukaan. Kita mesti menyelam ke dalam atau in-depth lagi, ya. Dan sebab itu kalau diperjelaskan oleh para ulama sebagai warasatul anbiya, ya, mereka mengasihi kita, ya, mereka menjelaskan, ya, apa yang ada dalam sejarah ini. Dalam praktiknya zikir itu mestilah diamalkan secara holistik. Maksudnya diamalkan secara sempurna, secara multidimensi, barulah ada kesannya kepada hati kita. Rupa-rupanya, Yati, zikir itu terdiri pada 3. Pertama, zikir yang dikatakan zikir qauli, iaitu dengan lidah kita. Zikir qalbi, iaitu dengan hati kita. Yang ketiga, zikir fi'li, ya. Mungkin selama ini kita zikir-zikir yang kita amalkan walaupun kalimahnya sama tetapi tidak memberi kesan. Mungkin kita hanya zikir secara qaulinya saja, lidah berzikir tetapi hati lalai, ya. Mungkin kita hati mengingati tetapi perbuatan pula berbeza, ya. Jadi ketiga-tiga ini mesti diamalkan secara bersepadu, qaulinya, lidahnya, qalbinya, hatinya, fi'linya, anggotanya, barulah impak itu juga bersepadu dalam kehidupan kita. Contohnya, ya, katalah kita kata subhanallah, ucapan zikir subhanallah, artinya maha suci Allah. Kita faham betul Allah tu maha suci dari segi zatnya, dari segi sifatnya, dari segi af'alnya ataupun perbuatannya. Contohlah berbanding dengan kita, kadang-kadang kita tak terasa kesucian Allah, dilindungi oleh rasa suci diri kita sendiri, kan. Cuba kita lihat sebagai perbandingan, ya, betapa hinanya, betapa kotornya, betapa tercemarnya kita sebagai insan, ya. Cuba kita lihat, kita asalnya dulu hanya sitis mani yang hina, ya, air mani yang hina, dikandung dalam perut ibu kita. Minta maaf saya sebutkan, ya, bersebelahan saja daripada tong najis, ya, tong najis sebelah sini, kita sebelah sini. Kemudian bila kita lahir, daripada, minta maaf, daripada tempat yang sama keluarnya najis,
Di situ juga kita lahir, ya. Kemudian apabila kita membesar, kita hidup sekarang ni, semua anggota kita menghasilkan najis. Minta maaf kalau kita seminggu saja tak mandi, ratu cantik sekalipun, ya, tak cantik lagi dah, ya. Cuba kita tengok tangan kita, kuku kita bernajis, ya. Mata kita, hidung kita, telinga kita, gigi kita, semua badan kita bernajis. Sebab itu kita pula, ya, apabila mati, kita menjadi, maafkan saya, ya, bangkai yang paling busuk sekali. Ya, kita tidak ada apa-apa pada diri kita. Kita terlalu kotor, kita terlalu hina. Sebab itu tak layak kita nak menyembah Allah kalau kita tidak membersihkan diri kita daripada hadas besar dan hadas kecil. Kita kena cuci muka kita, kena cuci tangan kita, kena cuci kaki kita, barulah layak kita menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, itu kita lihat. Bila kita lihat macam tu hinanya diri kita, ya Allah, baru kita terasa sucinya Allah, maha sucinya Allah. Sebab tu bila kita sebut subhanallah, mudah-mudahan meresap ke hati kita. Itu yang dikata zikir qalbi, ya. Cuba kita lihat perbuatan pula dari segi af'alnya Allah Subhanahu Wa Taala ataupun sifat Allah. Sifat Allah yang kita tahu antaranya ialah Al-Afu dan Al-Ghaffar, ya. Al-Afu pengampun, Al-Ghaffar pengampun, dan maha pemaaf. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sangat cintakan kemaafan. Sebab itu kita sentiasa dianjurkan supaya berdoa untuk mendapat kemaafan dan keampunan daripada Allah. Mari kita bandingkan dengan diri kita, Yati, ya. Katalah kita lihat 100 orang manusia. 100 manusia ni kita jadikan specimen untuk sebagai satu bahan uji, yang kita nak tengok berapa orang daripada 100 orang ni yang apabila orang buat salah pada dia boleh maafkan. Ya. Kalau tengok di 100 orang, mungkin hanya 30 orang saja sanggup memaafkan. 70 orang lagi tak sanggup memaafkan, ya. ICU di akhirat. Maksudnya takkan memaafkan, ya. Sampai bila pun aku takkan maafkan. Kita akan bertemu kira bicara kita di akhirat. Mungkin 70 orang yang kata begitu. Hanya 30 orang saja yang sanggup memaafkan. Baiklah, sampel kita dah kecil, Daripada 30 orang tu, kita tanya pula, berapa di antara 30 orang yang sanggup melupakan? Wah, memaafkan dan melupakan, ya. Dalam bahasa Inggerisnya forgive and forget, ya. Oh, ada orang kata I can forget but I cannot forget, ya. Saya takkan lupakan, ya. Luka lama masih berdarah lagi, ya. Orang sanggup berkata begitu, kan. Mungkin kalau kita lihat daripada 30 orang tu, mungkin yang sanggup forgive and forget, memaafkan dan melupakan, hanya 5 orang saja, ya. 5 orang saja yang sanggup forgive and forget. Okey, daripada 5 orang ni pula, kita cuba tanyakan berapa ramai daripada 5 orang ni yang boleh menyayangi orang yang buat salah pada dia. Ya, kita rasa mungkin tak sampai seorang, mungkin tak ada orang pun, ya. Boleh memaafkan, boleh melupakan, tetapi untuk menyayangi orang yang pernah menyakitkan hati kita, yang pernah menyebabkan luka di hati kita, wah, sukar, ya, untuk menyayangi. Cuba kita lihat betapa sucinya Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Allah Subhanahu Wa Taala, kalau hamba-Nya datang dengan segala banyak dosa, tetapi keampunan Allah lebih daripada itu. Bukan saja Allah menjanjikan keampunannya, tetapi Allah menyayangi orang yang bertaubat atas dosa-dosanya, ya. Kalau kita tengok dalam hadis yang panjang bahawa Allah Subhanahu Wa Taala menyayangi dan menyukai dan gembira menerima taubat seorang tu, diumpamakan sebagai seorang musafir yang dia jalan di padang pasir, tiba-tiba unta dan bekalannya lari dan dia putus asa dan dia hopeless, orang kata tak ada harapan lagi, dan kemudian dia tidur, dia kata biarlah mati dalam tidur, dah hopeless dah. Untanya, bekalannya dah hilang. Tetapi apabila dia terjaga daripada tidurnya, dia lihat untanya sudah datang semula. Dia gembira sangat. Kerana apa? Seperti mati, hidup semula. Tetapi Allah beri analogi hal ini, Allah lebih gembira menerima taubat hamba-Nya yang berdosa daripada musafir tadi menerima bekalan dan juga untanya yang menjanjikan kehidupan semula. Cuba kita lihat, bukan saja Allah mengampunkan, bukan saja Allah memadamkan dosa itu daripada catatannya, tapi Allah menyayangi. Sebab itu apabila kita kata subhanallah, yang ini dia kata zikir qalbi, ya, kita rasa betapa sucinya Allah, betapa penyayangannya Allah Subhanahu Wa Taala. Cuba kita lihat bagaimana Allah melihat ataupun memandang hamba-Nya. Kita kadang-kadang minta maaf, ya. Ini kita lah, ya. Kadang-kadang kita bawa kereta, kita tengok orang tu lain sikit, kita dah dalam hati kita berdetik. Padahal
dia tak ada kena-mengena pun dengan kita, ya. Kita tengok di stesen bas orang pakai ranggi sikit, ataupun pakai orang kata apa kata XO, extraordinary sikit, kita kata ni orang ni nak belagak lah. Hati kita berkata begitu. Kadang-kadang bila orang memotong kita, terus kita kata orang ni tak beradab, kurang ajar. Kita marahkan semua orang, kita pandang mereka. Walaupun kita tak berkata, tapi hati kita berkata. Begitu kita memandang manusia. Kita tidak memandang dengan kasih sayang. Kita memandang dengan kadang-kadang dengan prasangka. Minta maaf ya Ti, ini bukan mengata orang, tetapi kita sendiri, ya. Kadang-kadang kita memandang orang dengan prasangka. Kadang-kadang kita memandang orang dengan curiga. Kadang-kadang kita memandang orang, minta maaf, dengan hina. Hina. Tetapi, ya, sebab itu dalam kehidupan kita kadang-kadang kita memberi salam pun memilih-milih orang, ya. Walaupun kita tahu dia Islam, tapi kalau kita tengok muka dia tak senyum ke, kita tak bagi salam, ya. Sebab apa? Persepsi. Kenapa? Prasangka kita tadi. Sedangkan Rasulullah SAW telah menegur di akhir zaman, kita ada orang yang hanya memberi salam kepada orang yang dikenali saja, kan. Tetapi sepatutnya kita memberi salam, sewajarnya kita memberi salam sama ada orang itu kita kenali ataupun tidak kenali. Asalkan kita tahu dia orang Islam, kita perlu bagi salam. Tetapi apakah menghalang kita untuk memberi salam? Pandangan tadilah, persepsi kita, ya. Orang kata prejudis kita, prejudge, ya. Kita menghukum orang dari segi lahiriah saja. Allah Maha berkuasa, ya. Allah Maha kaya, tetapi Allah tidak ada prejudis ketika melihat hamba-Nya. Penglihatan Allah Subhanahu Wa Taala, pandangan Allah terhadap hamba-Nya begitu penuh dengan kasih sayang. Bayangkan kalau kita lihat, ya, kalau diberikan satu analogi, seorang ibu, kita mencakap tentang selalu, ya, kita hari ibu ni hari kasih sayang, macam-macam kita kata. Bayangkan seorang ibu yang paling mengasihi anaknya, Allah lebih sayang hamba-Nya daripada seorang ibu yang paling sayang mengasihi anaknya. Bayangkan, ya. Allah berkuasa, tapi Allah tidak zalim. Allah penyayang. Allah Maha kaya, tapi Allah tidak bakhil. Allah pemurah. Allah Maha mengetahui, tetapi Allah tidak membuka aib ataupun dosa hamba-Nya, dan Dia, Allah Subhanahu Wa Taala, menutup dan melindungi keaiban hamba-Nya. Sebab itu kita kata hari ini kalau kita buat dosa, dosa tidak berbau, ya. Kalau dosa itu berbau, maka tidak ada siapa yang ingin dekat dengan kita. Kerana kita terlalu banyak dosa hati, dosa yang kita lakukan, tetapi Allah menutupi keaiban kita walaupun Allah mengetahui kita. Sebab itu bila kita kata subhanallah, terasalah bahawa Allah tu maha suci, pandangannya, perbuatannya, zatnya, sifatnya dan sebagainya. Itulah yang dikatakan zikir qalbi. Barulah kita mudah-mudahan ada impaknya pada hati kita, seperti mana zikir subhanallah tu memberi impak kepada hati Siti Fatimah dan juga Saidina Ali. Kemudian yang akhirnya zikir fi'li, perbuatan kita. Bagaimana tindakan kita? Apakah tindakan kita selaras dengan pengucapan kita? Apakah tindakan kita selaras dengan rasa hati kita, ya? Yang kata subhanallah tadi, rasa hati, dan subhanallah dari segi lidahnya, kan? Bagaimana? Apakah kita bertindak berlandaskan syariat daripada Allah? Syariat tu hukum hakam Allah. Artinya orang yang merasakan Allah Subhanahu Wa Taala itu maha suci, maka tindakannya juga mensucikan Allah. Maksudnya apa yang wajib dia laksanakan, apa yang sunat dia cuba laksanakan, yang haram subhanallah dia akan tinggalkan. Dia bukan saja mencegah orang dirinya melakukan kemungkaran, tetapi dia mencegah orang lain daripada melakukan kemungkaran. Sebab itu, ya, kita rasa ini yang paling penting dalam hati kita. Kita jaga hukum Allah, kita hormati dan menyayangi hamba Allah yang lain. Kita juga jaga daripada hati kita daripada sifat-sifat mazmumah. Ini yang dikatakan zikir fi'li ataupun zikir dari segi tindakan, sama ada tindakan lahiriah kita ataupun perlakuan batin kita ataupun hati kita. InsyaAllah inilah yang dikatakan barulah zikir itu bersepadu kita amalkan, dan mudah-mudahan dengan penjelasan ini, mungkin dengan sedikit pencerahan ini, ya, kita dapat menginsafi, dapat merasai betapa zikir kita selama ini hanya berada terapung-apung di permukaan, tetapi tidak mendarat, tidak menjunam ke dalam hati kita sehingga menimbulkan rasa ketenangan yang sejati. Ketahuilah, kata Allah, dengan mengingati Allah, hati akan menjadi tenang. Tetapi kalau kita mengingati Allah belum lagi menjadi tenang, pasti ada sesuatu yang salah, sama ada zikir kaulinya ataupun zikir fi'linya ataupun zikir qalbinya. Saya rasa itu sebagai permulaan. Mudah-mudahan ada pencerahan daripada respon para pendengar. InsyaAllah kita berkongsi.
InsyaAllah itu dia. Dan waktu ini kami buka talian insyaAllah untuk sama-sama kita berkongsi dengan Ustaz Fahrul berkenaan dengan zikrullah. Bagaimana boleh kita kecapi bahagia dengan cara berzikir ini. Kita ke pemanggil pertama ya Ustaz untuk waktu ini. Assalamualaikum. Siapa di talian? Assalamualaikum. Hello. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa di sana? Saya Dina dari Subang. Puan Dina. Ya, saya. Silakan Puan. Okey, Ustaz. Ya. Saya nak tanya soalan tentang konsep maaf. Katakan orang yang berhutang dengan kita ataupun yang zalim ataupun yang aniaya kita, tapi kita tak ada buat apa-apa. Kita cakap lah malas lah nak layan ataupun buang masa je. Adakah itu satu sikap yang pasif ataupun yang dituntut dalam Islam? Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kita ke pagi seterusnya, kita kumpulkan soalan waktu ini daripada pendengar kita. Assalamualaikum. 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 Bersedia rakan pendengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Yati daripada Bukit Jalil. Silakan Yati. Okey. Hello. Hello. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Okey, bercakap mengenai zikir ni kan. Macam Ustaz cakap ada 3. So kita daripada lisan, perbuatan kita. Jadi kalau macam contoh macam Ustaz kata, kita tak boleh ambil orang lain kan. Kita ambil pada diri kita. Macam saya pun sentiasa mengamalkan yang zikir, tapi macam ada sesuatu yang masih kita rasa macam kekurangan. Kita masih lagi melakukan kesilapan. Contohnya macam mengata, mengumpat, maksiat-maksiat yang lain yang kita masih lagi lakukan. Jadi macam mana kita nak ikhlas? Macam mana saya nak tahu bahawa yang kita ikhlas dalam melakukannya? Sebab memang saya rasa macam memang kita akan ingat Allah, kita akan berzikir pada Allah apa semua, tapi apabila kita rasa bila kita buat sesuatu tu pada permulaan kita tak rasa, tapi bila kita dah melakukan kesilapan tu baru kita tahu bahawa yang kita ni sebenarnya dah bersalah, kita buat silap. Dan bila time tu baru kita rasa macam kita kena berzikir, kena ingat Allah benda semua tu. Jadi macam mana pandangan Ustaz, macam mana kita nak ikhlas kita zikir pada Allah? Dan kita tahu tapi macam mana kita punya perasaan tu nak wujudkan kita rasa macam suka, minat kepada zikir-zikir ni. Terima kasih saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kita ambil dua dahulu pemanggil, dan itu berkenaan dengan keikhlasan tu. Ustaz silakan. Yang pertama Dina daripada Subang bagaimana konsep kemaafan kata tentang orang yang buat zalim dengan dia, berhutang dia dengan inaya. Dia kata malas lah nak ambil hal gone case lah tak jadi ambil lah kan tak ambil lah apa-apa kan. Jadi itu bagi saya itu tindakan yang tidak berapa tepat Yang setepatnya ialah apabila katalah orang hutang dengan kita kan, kita kena tuntut, kena bagi tahu kan, kena bagi tahu bahawa dia berhutang dengan kita. Sebab orang yang dia tu terlibat dengan dosa kalau dia tak bayar hutang. Jadi kita menuntut hutang supaya dia membayar hutang tu untuk melepaskan dia daripada dosa kan. Kecualilah kalau kita nampak dia tu memang tak mampu ataupun orang kata ditempa bencana ke, waktu tu dia susah ke kan. Jadi kita waktu tu kita tangguhkan, kita beli masa lagi dia untuk tidak membayar hutang. Ataupun kalau kita dah nampak dia susah sangat, kita halalkan saja, itu tak apa. Tetapi kalau nampak dia senang lenang dan sebagainya, itu nanti akan menyebabkan dia terlibat dengan dosa. Jadi kita kena memberi peringatan supaya dia membayar hutang. Tak boleh kita anggap tak ada begitu saja. Tidak kita kena sayang. Kerana sayangkan dia tu kita menuntut hutang kita, bukan kerana kita, tetapi supaya dia terlepas daripada dosa berhutang. Itu satu Kemudian kita nak bagi tahu lagi dalam keadaan ini selalunya kita minta doa kepada Allah supaya dilembutkan hati orang tu supaya dilembutkan hati dia, supaya dengan dia itu dia sedar dan insaf pada kesalahan dia itu dia bab hutang tadi. Kalau menzalimi pun kita kena beritahu. Sebab itu kita menolong bukan saja orang yang kena zalim, tetapi orang yang zalim pun kena tolong Bila ditanya bagaimana kita tolong orang yang zalim, kita kena berhentikan kezaliman dia.
Itu yang penting sekali. Jadi dalam Islam bukan saja kita membantu orang yang terinaya, tetapi kita membantu orang yang zalim dengan apa? Menyekat dia daripada berterusan melakukan kezaliman. Jadi sifat Islam ambil peduli. Sifat Islam ialah ambil endah. Tidak ada dalam Islam tak ambil peduli, tak ambil endah. Tak boleh begitu. Sebab sifat Islam ialah apabila melihat kemungkaran, mula-mula cegah dengan kuasa dengan tangan, kemudian cegah dengan lidah, ataupun yang paling kurang ialah kita membenci dengan hati. Itu dikaitkan dengan selemah-lemah iman. Jadi dalam Islam bukan inaktif, mesti proaktif. Proaktif. Kita kena mencegah kemungkaran itu. Itu pesan saya lah pada Puan Dina daripada Subang. Jadi jangan buat tak tahu, kena ambil tahu, insya-Allah. Baik. Kemudian Yati. Masalah Yati, ini masalah kita sama, iaitu kita dalam keadaan bagaimana kita berzikir juga, kita solat juga, tapi pada masa yang sama kadang-kadang kita terlanjur melakukan kesalahan, kemungkaran, kadang-kadang terlanjur kita bukan termengumpat, sebenarnya mengumpat lah, betul kalau kita kata termengumpat tu tak sedar, tetapi ini dalam keadaan sedar, tetapi kita tidak boleh mengawal hawa nafsu kita pada waktu itu. Jadi yang paling penting sekali ialah yang pertama, kita masih merasakan itu satu kesalahan. Itu penting. Masih ada guilty conscious. Masih ada rasa bersalah. Rasa bersalah ini pun menunjukkan hati kita masih hidup lagi. Hati kita masih hidup lagi. Hati kita tak mati lagi. Orang yang hatinya mati, dia melakukan kesalahan, dia gembira, kan? Dia gembira dan dia buat selamba saja dengan kesalahan. Tapi bila kita buat kesalahan, ada kekesalan, ada kekesalan dalam hati kita, ada rasa tak senang dalam hati kita bahawa kenapa ni aku solat juga, aku zikir juga, tetapi kenapa aku masih melakukan dosa? Jadi pada waktu itu jangan putus asa daripada rahmat Allah. Sekali lagi saya ingatkan diri saya dan juga semua yang mendengar, khususnya Yati tadi, jangan putus asa daripada rahmat Allah. Maksudnya kita berterusanlah bertaubat kepada Allah. Taubat, kemudian buat balik dosa. Taubat, buat balik dosa. Jangan kata, kalau gitu tak payah taubatlah sebab nanti buat balik. Tidak. Taubatlah insya-Allah. Mudah-mudahan kita mati dalam keadaan kita bertaubat, ataupun kita mati dalam perjalanan menuju satu taubat yang lain. Jadi kita harap begitulah. Sebab itu pernah ditanya, ini soalan ni bukan soal baru-baru ini. Ini soal yang evergreen, soal yang memang menjadi satu terminal ataupun satu station bagi orang yang nak mendekatkan diri pada Allah. Ini memang satu terminal, satu stesen yang perlu kita jumpa dan kita rasa. Seperti mana pernah ditanya kepada Imam Ghazali oleh gurunya, ya Imam, bagaimana keadaan aku berzikir tetapi hatiku lalai. Subhanallah tapi hatiku lalai. Apa kata Imam Ghazali? Memberi jawapan, hendaklah engkau terus berzikir walaupun hatimu lalai, sekurang-kurangnya lidahmu telah terpelihara untuk melakukan kejahatan. Jadi kita kena zikirlah walaupun kita lalai. Soalnya kita tengok bagaimana keadaan kita berzikir-zikir, kita masih lagi membuat kejahatan. Cuba mujahadah untuk tidak melakukan kejahatan, tapi zikir tu jangan kita berhentikan. Berterusan zikrullah. Insya-Allah kalau terus kita mengetuk pintu Allah, macam pintu keredaan Allah, macam kita ketuk pintu lah, ketuk. Lama-lama tuan punya rumah akan buka juga satu ketika. Begitu juga lebih-lebih lagi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita berzikir insya-Allah perlu dalam hati kita baik sangka dengan Allah, Allah akan bantu kita. Cuma di sini kita perlu tambahkan ilmu. Jadi ilmu ini akan memberi satu jalan untuk kita beramal. Kemudian perlu kita cari mentor. Sekarang ni kalau kita kata guru, guru untuk mengajar kita dan untuk membantu kita dalam zikrullah. Apa zikir-zikir yang sesuai dengan keadaan kita yang begini. Ini yang dikatakan zikir ni ada rabitahnya, ada salah silahnya dan sebagainya. Yang ini kita rancangan ini ataupun mukmin profesional hanya membuka gerbang saja keperluan zikir, kan? Jadi mudah-mudahan siapa yang mendengar, dia akan pergi lebih dalam lagi untuk mengetahui bagaimana kaedah zikir, yang mana yang datang daripada zikrullah yang muktabar, dan sebagainya, insya-Allah. Jadi itulah pesan saya tadi, berterusanlah berzikir, berterusanlah mujahadah, berterusanlah bertaubat kepada Allah.
Mudah-mudahan kebaikan kita akan mengalahkan kejahatan kita suatu hari kerana kita terus berperang. Tetapi kalau kita berhenti peperangan itu, kita sudah pasti kalah. Sebab itu saya katakan tidak kalah kalau kita terus bermujahadah. Walaupun kadang-kadang kita kalah tetapi kita tidak mengalah, insya-Allah. Insya-Allah. Dan waktu ini kita nak raikan juga rakan pendengar kita di Facebook Ustaz daripada Tinta Terakhir dan juga Syamila Amran. Saya gabungkan kedua-dua soalan ini, bertanyakan bagaimana untuk memupuk perasaan untuk sentiasa berzikir. Dan juga Ustaz, kadang-kadang kita ni ialah kita bekerja kan, kadang-kadang dengan urusan kerja seharian semua kita terlalai dan juga terlupa untuk berzikir ni Ustaz. Bagaimana kita nak pastikan kita sentiasa tanamkan dalam hidup kita, dalam diri kita untuk sentiasa berzikir ni Ustaz? Terlampau banyak kerja sehingga tak sempat berzikir kan. Saya ingin tukar soalan ni. Terlampau banyak kerja sampai tak sempat makan. Ada orang macam tu. Walaupun sibuk macam mana pun, makan tak boleh miss. Kita akan makan. Kalau makan yang fizikal ni pun kita peruntukkan masa. Ada makan pagi kalau ahli-ahli kesihatan mengatakan don't skip your breakfast. Jangan kita tinggalkan breakfast kita, itu paling penting. Kemudian nanti pukul 10 ada makan lagi. Kemudian nanti lunch, kita makan tengah hari. Kemudian minum petang sekali lagi. Kemudian makan malam. Malam tu ada lagi supper sebelum tidur. Begitulah kita peruntukkan masa kita untuk makan. Sedangkan zikrullah ialah makanan rohani kita, kan? Jadi kalau kita tak makan, badan kita lemah. Kalau kita tak zikir, hati kita akan lemah. Bila hati kita lemah, dia tidak akan ada kekuatan untuk menempuhi untuk menempuh ujian-ujian dalam hidup. Sebab itu kadang-kadang kita kerja ni kita memburu. Kita memburu sesuatu dalam kerja kita sampai tak sedar bahawa apa yang kita buru tu sebenarnya kemudian memburu kita balik. Jadi kita tak tahu. Kadang-kadang kita kata kerja untuk keluarga, tetapi waktu kita bekerja kita mengabaikan keluarga kita. Ada orang bekerja untuk mencari duit sampai tak sempat menikmati duit. Jadi banyak berlaku sebab apa? Kita tidak tahu aulawiyat ataupun priority dalam kehidupan kita. Jadi zikrullah ini yang paling penting, yang kata afdalul zikri, yang paling utama sekali ialah sebesar-besar zikir ialah solat kita. Sebab tu solat kita kena jaga 5 waktu. Macam mana sibuk sekalipun, kerja kita nombor 2, nombor 3 ataupun nombor 4. Solat kita adalah yang utama. Kemudian tentang zikrullah ini. Zikrullah ini yang dikatakan yang tadi, kita kena faham secara kaulinya, fi'linya dan qalbinya. Tidak semestinya zikir kita berada di tikar sembahyang ataupun di sejadah. Kita kena peruntukkan subhanallah. Waktu kita memandu, waktu kita ini hati kita tak lupa ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang penting, kerja kita tu jadikan zikir. Kerja kita tu jadikan zikir. Orang kata, macam mana kerja saya nak jadikan zikir? Kerja itu tepati 6 syarat ibadah yang kita dah bincangkan sebelum ni. Bila kita tepati kerja kita tu 2, yang paling penting 6 syarat tu telah diperincikan, tetapi 2 I yang saya selalu katakan. Yang pertama ikhlas kerana Allah. Yang kedua ittiba dengan sunnah Rasulullah, mengikut sunnah Rasulullah. Jadi kalau kerja kita niatnya ikhlas kerana Allah dan ittiba dengan sunnah Rasulullah, dan kita dah perincikan melalui 6 syarat yang kita katakan dulu, kerja itu sudah menjadi zikrullah. Zikir apa namanya? Zikir fi'li. Jadi jangan kita katakan bahawa zikir itu hanya menyebut dan merasa, tetapi zikir itu perbuatan. Sebab itu bagi saya betul-betul kita jadikan kerja kita sebagai ibadah. Artinya waktu itu sebenarnya kita sedang berzikir. Kita contohnya kita mengajar sebagai guru, kita terlibat dalam membina jalan raya sebagai jurutera, mengubat pesakit sebagai seorang doktor, menoreh pokok getah sebagai seorang penoreh, menangkap ikan sebagai nelayan. Niatkan pertama kerana Allah, yang kedua ittiba dengan sunnah Rasulullah, maka kerja itu semua adalah ibadah dan itu adalah zikrullah. Jadi jangan dipisahkan zikrullah dengan kehidupan kita. Kerana memisahkan zikrullah dengan kehidupan kita umpama memisahkan ikan dengan air. Ikan sentiasa perlukan air, hati manusia sentiasa memerlukan zikir. Tanpa air ikan mati, tanpa zikir hati akan mati. Jadi inilah pesan saya pada sahabat-sahabat yang bertanya, sentiasalah berzikir walaupun semasa kita bekerja, dengan menjadikan kerja itu sebagai satu ibadah. InsyaAllah. Dan waktu ini kita nak sama-sama raikan lagi rakan-rakan pendengar kita di talian 0362051500. Siapa di talian waktu ini?
Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Siapa tu? Saya Adi dari UK Perdana. Saya. Silakan Cik Adi. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Cik Adi. Ya, saya nak tanya satu persoalan ke ada muskilan lah sikit bagi diri saya. Ya. Mengenai dengan zikir ni. Ada setengah pihak mengatakan zikir selepas kita solat fardu berjemaah bersama-sama dengan imam tu. Ada setengah pihak mengatakan yang kita zikir subhanallah walhamdulillah Allahu akbar tu dia cakap tak payah dikuat-kuatkan kerana mengganggu situasi yang orang jemaah lain yang nak semayang tu. Ya. Saya minta penjelasan daripada Ustaz sikit sebab saya confuse lah tentang masalah ni. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan kita ke pemanggil seterusnya, mungkin pemanggil akhir waktu ini. Assalamualaikum. 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 Bersedia pendengar. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Saya Muhammad dari KL. Silakan Cik Ya, Cik Muhammad. Muhammad. Cik Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, saya pertama sekali saya ingin minta Ustaz betulkanlah jika saya salah. Jadi saya sebelum ni saya nak mengamalkan doa yang Nabi anjurkan untuk kita selepas sayang, seperti Allahumma inni a'udzubika ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya. Jadi saya mengamalkan doa tu, diri saya lebih sentiasa mengingat Allah. Maksudnya saya sentiasa zikir pada Allah lah. Maksudnya apa yang saya buat pun saya akan mula ingat, oh ni untuk Allah. Dan saya tak boleh tidak amanah dalam kerja saya. Dan saya akan buat kerja saya sehabis baik. Jadi saya nak tanya Ustaz, macam mana saya nak teruskan istiqamah yang benda tu dalam hidup saya. Terima kasih. Itu dia persoalan daripada rakan-rakan pendengar kita, Cik Adi dan juga Cik Muhammad. Silakan Ustaz. Terima kasih Cik Adi ya, dan Cik Muhammad ya tadi ya. Tentang bagaimana zikrullah selepas solat ya. Selalunya di dalam surau ataupun di masjid lah ya. Jadi ini adalah persoalan khilafiyah. Khilafiyah maksudnya ada orang yang yang bersandarkan nas-nas tertentu, hujah-hujah tertentu bahawa berzikir dengan suara yang jahri ya, yang kuat ya, dengan berpandukan kepada ulama-ulama yang ada juga sandarannya dalam itu. Ada juga yang pihak yang mengatakan zikir kuat ni tak ada dalam sunnah, tetapi zikir perlahan saja, sir dan hati sendiri-sendiri, bukan secara berjemaah. Jadi kedudukannya macam mana? Kedudukannya ialah persoalan tu khilafiyah. Kalau persoalan khilafiyah tu macam mana? Berpeganglah kepada mana satu yang sesuai dirasakan. Tak salah ya. Cuma yang salahnya apabila saling salah menyalah. Itu je lah ya. Jadi kalau orang yang ada hujah berzikir dengan kuat, dipandu oleh imam, tu ada hujahnya, berpeganglah dan amalkanlah. Kemudian bagi mereka yang rasa dengan diam, dengan sendirian, berpeganglah. Cuma yang zikir kuat jangan menyalahkan zikir pelan, yang zikir pelan jangan menyalahkan zikir kuat. Tetapi kedua-duanya mesti menyalahkan orang yang tidak berzikir. Itu yang penting ya. Jadi dalam hal ini kita berpeganglah kepada konsep ulama-ulama dulu yang telah menyelesaikan soal khilafiyah ini ya. Mereka telah memanfaatkan persamaan dan mereka telah berjaya menguruskan perbezaan dengan baik. Jadi janganlah kita pula yang ke belakang ini menimbulkan lagi persoalan ini hingga timbul satu keresahan dan kebimbangan di tengah masyarakat. Masing-masing ada hujahnya dan insya-Allah berpeganglah hujah masing-masing dan jangan salah menyalah antara satu sama lain. Yang harus kita bimbangkan ialah majoriti yang tidak berzikir langsung secara pelan ataupun secara kuat. Itu yang pertama ya. Jadi Cik Adi bolehlah pegang yang mana satu ya. Yang kedua Cik Mahmud daripada KL ya. Memang ini adalah satu doa yang menjadi asas kepada seseorang. Saya terbaca ya dalam kitab bahawa doa ini menjadi asas yang Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik ni menjadi asas untuk membuat satu perhubungan yang baik dengan Allah. Doa ini diberikan oleh Rasulullah kepada sahabat yang paling dikasihinya, iaitu Muaz bin Jabal ya. Rasulullah pegang tangannya, jangan engkau lupa berdoa ataupun jangan sekali-kali engkau meninggalkan doa ini selepas solat. Kena amalkan. Allahumma a'inna ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Kita minta dalam doa ini, ya Allah, bantulah aku yang pertama untuk zikir menyatimu.
Kemudian bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu. Dan yang ketiga, bantulah aku untuk memperelok ataupun memperindah ibadahku kepadamu. Jadi 3 perkara. Ya, zikir kita minta. Sebab bila Allah mudahkan hati kita mengingatinya, Allah akan mudahkan. Yang sekarang kita susah, kan? Jadi susah hati kita ni, berat, keras, rasa lesu apabila nak mengingati Allah. Jadi langkah pertama, kita minta bantuan Allah supaya mengingatkan kita supaya mengingatinya. Ya? Itu yang kita minta dulu. Ya. Memang terpuji amalan ini. Dan apabila dikatakan oleh Cik Muhammad tadi, bagaimana kita nak istiqamahkan? Tak ada jalan lah. Tak ada jalan lain. Tidak ada jalan pintas nak istiqamah melainkan dengan melatih dan bermujahadah. Ya? Jadi selalu adakan. Tak semestinya selepas solat saja. Ketika kita bawa kereta, kita drive kereta, kalau kita kini sunyi-sunyi kata. Sebab itu orang mukmin itu dikata apabila dia bercakap, apabila dia bersuara dia berzikir, apabila dia diam dia berfikir, kan? Jadi inilah sifat mukmin. Mudah-mudahan berterusanlah kita beramal dengannya. Sekurang-kurangnya kita lazimi dulu selepas waktu solat. Ya, Cik Mahmud, ya. Cik Muhammad tadi, ya. Selepas waktu solat amalkan Allahumma a'inna ala zikrika ni, ya. Kemudian kalau waktu senggang-senggang, waktu lapang-lapang, datangkan pada hati kita. Dan para pendengar yang tak hafal lagi, tolong cari dalam kitab-kitab, dalam buku-buku, melalui pengajian-pengajian ulama-ulama. Kalau tak dapat lagi, jangan berhenti. Dia kata hafal dulu baru nak amal. Jangan ambil dalam bahasa Melayunya atau bahasa Malaysianya, ya Allah, bantulah aku untuk mengingatimu, dan bantulah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu, dan bantulah aku untuk memperelok atau memperindahkan ibadahku. InsyaAllah bila kita minta bantuan Allah, Allah akan bantu kita, insya-Allah. Allah tak mengecewakan kita, ya. Jadi minta pada Allah supaya Allah mengingatkan kita untuk mengingatinya, insya-Allah. Insya-Allah. Dan Ustaz, ya, nampaknya kita pun dah sampai ke hujung-hujung bertemu untuk memang portion minggu ini. Dan ramai sebenarnya rakan-rakan pendengar kita di talian bertalu masih lagi kalau orang tu nak berkesempatan, kalau berkesempatan, tapi nampaknya dah sampai penghujung. Mungkin sebagai kesimpulan berkenaan tajuk kita hari ini, Ustaz. Ya, saya ingin kaitkan apa yang kita terangkan pada minggu ini dengan minggu yang lalu, ya. Tidak salah untuk kita kaya. Tidak salah untuk kita berharta, untuk kita ternama, untuk kita cantik rupa. Tak salah. Tetapi semua itu mestilah berlandaskan atas dasar zikrullah, mengingati Allah. InsyaAllah apabila kita mengingati Allah, kekayaan tidak akan menyebabkan kita sombong dan takbur. Kerupawanan ataupun ternama ke kita dan sebagainya tidak menyebabkan kita angkuh, kita takbur dan sebagainya. Jadi tak salah untuk kaya, tetapi itu kedua, ketiga. Tetapi yang paling utama ialah kita zikrullah. Jadi supaya kita mencontohi Nabi Sulaiman yang kaya tetapi mengingati Allah, Nabi Yusuf yang cantik tetapi tetap mengingati Allah, dan Nabi Muhammad yang paling popular, ya, sampai sekarang pun disebut namanya, ya. Tak pernah berlalu 1 minit di dunia ini melainkan orang menyebut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, orang yang paling popular saja, tetapi ternamanya dia tidak menyebabkan hilang sifat-sifat kehambaan yang begitu rendah, yang begitu mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya-Allah kita akan menjadi orang kaya, orang yang ternama, orang yang berharta dan orang yang berkuasa, tetapi kita bahagia, insya-Allah. Insya-Allah. Itu dia katanya, sesungguhnya kalau kita berzikir itu Allah merupakan sebaik-baik ibadah, sebesar-besar ketaatan, dan juga sebenar-benar tanda penghambaan diri kita kepada pencipta kita Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu saya ucapkan terima kasih kepada bagi Ustaz atas perkongsian pada minggu ini. Insya-Allah kita akan bertemu lagi minggu hadapan. Ustaz, assalamualaikum. InsyaAllah. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh.